Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah pada hari ini kita akan sambung lagi PDPR kita untuk tajuk yang ke-8, Ad-Darsul Tsamin daripada bahagian tafsirul Quran. Al-mawdu' qissatul ula Musa wal Khidir. Kisah yang pertama tentang Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan Khidir. Baik, di dalam pelajaran kali ini, pertama sekali kita akan membaca ayat daripada ayat yang ke-60 sehingga ayat yang ke-70, 10 ayat. Kemudian kita akan melihat kepada ma'an kalimat al-mukhtarah, makna kalimah yang terpilih dalam ayat ini. Kemudian melihat kepada sedikit syarah ayat secara ringkas. Dan akhirnya kita melihat kepada ma yustafadu minal ayat. Tayyib, al-an iqra' ma'i. Baca bersama-sama dengan ustaz ayat 60 sampai ayat yang ke-70 daripada buku teks muka surat 65. Okey, semua pelajar bersedia dengan buku teks atau Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 60 sehingga ayat yang ke-70. Baca bersama-sama dengan ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا صدق الله العظيم. Baik, secara ringkasnya, alhamdulillah kita telah membaca ayat daripada ayat yang ke-60 sehingga ayat yang ke-70. Jadi dalam ayat ini secara ringkasnya Ustaz terjemahkan supaya kita sama-sama dapat mengambil iktibar secara ringkaslah. Wa idh qala Musa, apabila Nabi Musa alaihissalatu wassalam berkata kepada muridnya, yang hari ini muridnya ini dalam terjemahan dia akan beritahu muridnya adalah siapa dia? Muridnya ialah Yusha' bin Nun. Kita dah sampai dah ni di tempat pertemuan dua sungai, dua laut. Di sini perselisih pendapat ulama mengatakan tempat-tempat, ada yang kata Morocco, ada yang kata Palestin, ada yang kata beberapa tempat lain lah. Yang ini kita kena rujuk kepada kitab tafsir. Jadi kita tidak mahu memanjangkan ulasan berkenaan dengan ayat ini supaya video yang dihasilkan pada hari ini adalah video yang ringkas dan boleh memberi kefahaman kepada kita semua insya-Allah. Bila sampai satu tempat, Nabi Musa alaihissalatu wassalam meminta daripada muridnya tadi ataupun khadam dia tadi untuk mengeluarkan bekalan makanan.
Tetapi malangnya ketika itu bekalan makanan yang berbentuk disebutkan dalam Al-Quran ini adalah hut. Hut ni adalah ikan telah pun hilang, melompat keluar daripada bekalan mereka dan masuk ke laut balik. Dan di sinilah Nabi Musa AS kata, inilah tempat yang kita akan bertemu dengan seorang yang alim, iaitu Khidir AS. Jadi apabila mereka bertemu dengan Khidir AS, secara ringkasnya cerita, Nabi Musa AS meminta izin untuk mengikuti ataupun belajar dengan Nabi Khidir AS. Di sini cerita fawajada abdan, didapati tempat Majma'al Bahrain ini seorang hamba yang akan kita belajar dengannya. Maka Nabi Musa AS minta untuk mengikuti Nabi Khidir. Nabi Khidir jawab, bagi tahu awal-awal lagi kepada Nabi Musa, kamu tidak akan sabar bersama dengan aku, kerana aku ni banyak perkara yang kau tahu, tetapi aku diarahkan untuk melakukan suatu perkara yang kau tak akan bersabar dengannya. Tetapi Nabi Musa AS kata, tak apa, aku cuba untuk bersabar. Satajiduni insyaAllah sabiran wa la a'si laka amra. InsyaAllah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Itu kata Nabi Musa AS. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Kalau nak ikut aku, Nabi Musa AS kata, kamu jika nak ikut aku juga, kamu jangan bertanya kepadaku tentang sesuatu apa pun sehingga aku menerangkannya. Tapi insyaAllah pada pelajaran akan datang kita akan tahu jawapan-jawapan peristiwa yang berlaku selepas itu. Tayyib, al-an nanzur ila kalimatil mukhtarah. Kalimah yang diberi pilihan, dipilih daripada 10 ayat ini. Yang pertama sekali ialah huquba. Huquba bermakna zamanan tawila. Zamanan tawila, masa yang panjang. Taib. Yang kedua, jawaza, melepasi atau memisahkan. Jawaza, melepasi. Faraqa dia punya makna bil arabiyah. Khubra bermakna ilma. Khubra bermakna ilma. Ilma ni pengetahuan. Khubra ni pengalaman. Baik, tayyib. Nasaban, ta'aban, iaitu keletihan, letih. Nasaban, ta'aban. Ablugha, asila, sampai, telah pun sampai ke suatu tempat. Iaitu dalam ayat dia, ablugha majma'al bahraini. Ablugha bermakna sampai ke pertemuan dua laut. Taib. Saraba bermakna tariqan. Saraba, tariq. Apa makna tariq? Jalan. Itu makna dia yang perlu dihafal oleh pelajar-pelajar, insya-Allah. Baik, untuk meringkaskan video kali ini, kita akan pergi kepada syarhul ayat ijmalan, syarah ayat secara umum. Tadi kita telah ceritakan juga secara umum bil lughah al-malayawiyah. Wal-an kita baca teks Arabiah dia, muka surat 66. Ya, Ustaz tengok buku, jadi pelajar-pelajar juga boleh merujuk buku muka surat 66. Al-Rihlah fi Talabil Ilmi, menerangkan ayat 60 hingga 65. Menerangkan ayat tentang 60 hingga 65 tu apa dia? Al-Rihlah fi Talabil Ilmi, rihlah, perjalanan dalam menuntut ilmu. Ibtada'at hadhil ayat, ayat ini dimulakan bidzikri rihlatin fi talabil ilmi, dengan menceritakan rihlah dalam menuntut ilmu. Syarakaha Musa bin Imran, yang telah dalam rihlah ini telah disertai oleh Nabi Musa AS bin Imran, Nabi Bani Israel, wa khadimuhu, dan juga khadam dia Yusha' bin Nun. Khadam atau murid dia ataupun pembantu dia, Yusha' bin Nun. Limuqabalati alimun ismuhul Khidir, untuk bertemu dengan seorang yang alim yang bernama Khidir. Inda multaqal bahrain, di tempat bertemunya dua laut. Jadi Ustaz sebut dah tadi, tempat bertemu dua laut ini menjadi khilaf pendapat para ulama. Tempat-tempatnya iaitu seperti di Palestin, di Morocco dan beberapa tempat yang lain. Fawajadahu 'abdan salihan, di sana apabila mereka berhenti di multaqal bahraini, mereka bertemu dengan 'abdan salihan,
seorang hamba yang saleh, 'allamahullahu min ladun ilman ghazira, yang mana diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara direct, min ladun, daripada Allah Subhanahu wa taala secara direct, ilman ghaziran, ilmu yang begitu banyak sekali, yang lebat. Kalau ghaziran biasa digunakan untuk al-matar. Al-matar ghaziran. Ni ilman ghaziran. Maknanya ilmu yang diberikan kepada Nabi Khidir alaihi salatu wassalam ini adalah ilman ghaziran, yang terlalu banyak. Ini cerita ayat muka surah, ayat Al-Quran, surah Al-Kahfi 60 sampai 65. Tayyib. Al-an naltaqa ila safhah muka surat 67. Pelajar boleh tengok muka surat 67 ayat 66 sampailah ayat 70. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Ayat ini menerangkan musahabatu Musa wal Khidir. Musahabatu Musa al-Khidir, persahabatan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, atau menemani Nabi Musa ni akan Khidir alaihi salatu wassalam. Wasta'dzana Musa. Kita baca penerangan ringkas daripada buku teks awak yang ada dalam kotak kuning itu. Wasta'dzana Musa, Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta izin al-Khidir, daripada Khidir, fi musahabatihi, untuk menemani atau bersahabat dengannya, litalabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Fa'adzana al-Khidir li Musa ala an yasbira ala kulli ma syahadahu mimma yankuruhu wa adamis su'al. Dia kata apa? Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam adzana, mengizinkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan syarat dia kena bersabar, an yasbira, bersabar, ala kullima, setiap yang dia lihat, mimma yankuruhu, mimma yankuruhu ni maksudnya yang dia tidak suka. Nabi Musa akan lihat Khidir buat suatu perkara yang tidak suka, kena bersabar, jangan banyak bertanya. Wa adamis su'al, dan jangan bertanya, anhu hatta yubayyina lahu, sehinggalah diberi penerangan kepadanya, al-asrar, rahsia-rahsia, wara'a dzalika minal af'alil gharibah, wara'a, di belakang segala perbuatan yang pelik. Yang kita pernah dengar dalam cerita ini, Nabi Khidir alaihissalatu wassalam buat satu perkara yang agak pelik, sehingga Nabi Musa ni tak tertahan untuk terus bertanya kepada Nabi Khidir alaihissalatu wassalam. Dan cerita ini akan diceritakan dalam tajuk yang akan datang. InsyaAllah kita meneruskan lagi pelajaran kita pada hari ini dalam ma yustafadu minal ayat. Apa yang dapat kita ambil pengajaran daripada ayat. Ada 6 pengajaran yang dapat kita ambil daripada ayat. Yang pertama, si'atu ilmullahi wa azamati qudratihi. Si'atu ilmillahi wa azamati qudratihi. Si'ah maksudnya luasnya ilmu Allah dan juga besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa. Okey, nombor 2, al-adab al-hasanah baina talib wal muallim. Adab maksudnya akhlak atau adab boleh perilaku di antara perilaku baik antara seorang pelajar dengan gurunya. Okey, seterusnya nombor 3, ar-ruju' ila as-shawab. Ar-ruju' ila as-shawab maksudnya kembali kepada kebenaran. Khairum minat tamadi 'ala al-khata'. Lebih baik daripada meneruskan kesilapan. At-tamadi itu maksudnya sentiasa atau berada di dalam kesilapan. Maksudnya merujuk atau kembali kepada kebenaran lebih baik daripada kekal berada dalam kesalahan. Tayyib. Nombor 4. Istihbabur rifqatu fi safar. Istihbabur rifqah atau rifqah. Maksudnya istihbab disukai, disunatkan untuk ar-rifqah, disunatkan menuntut ilmu lebih sekalipun seseorang itu alim.
Ini nombor berapa? Nombor 6 lah, silap. Berlakunya kealpaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana? Istihbabur rifqah fis safar. Disunatkan ar-rifqah ni berteman fis safar, di dalam permusafiran. Dalam perjalanan kita, eloknya kita berteman. Jangan berkeseorangan. Yang kelima, huduthun nisyan lil insan. Akan berlaku kealpaan. Nisyan tu kealpaan. Lil insan, bagi seorang manusia. Mahma kana salihan. Walaupun dia ini adalah orang yang saleh. Orang saleh ke, orang alim ke, kealpaan itu boleh terjadi kepada dirinya. Baik, yang terakhir iaitu nombor 6, istihbabu talbil mazid. Istihbab, disunatkan untuk menuntut al-mazid, talbil mazid minal ilmi, menuntut ilmu yang lebih. Walau kana al-mar'u aliman, walaupun al-mar'u maksudnya apa? Walaupun seseorang itu alim sudah. Orang tu dah alim, dituntut kepadanya untuk teruskan belajar ilmu. Jadi kita jangan ingat habis SPM kita dah berilmu. Habis saja mendapat sijil sarjana muda kita sudah berilmu. Orang yang berilmu ni dituntut untuk terus belajar sehingga akhir hayatnya. Tayyib. Ustaz rasa setakat itu saja pada hari ini untuk ad-darsus tsamin. Awak boleh baca sendiri maklumah idhafiyah. Dan insya-Allah teruskan dengan membuat latihan yang diberikan di dalam Telegram atau WhatsApp masing-masing. Wallahu a'lam bissawab. Sekadar itu saja pelajaran kita pada hari ini. Moga-moga Allah SWT membuka ruang kefahaman kepada kita. Faham, hafal. InsyaAllah di dalam peperiksaan kita dapat untuk menjawab soalan yang diberikan dengan baik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.